Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda muka surat 22 baris 16 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia dan telah berkata segala ulama yang di belakang sungai Furat bahwasanya orang yang Mu'tazilah itu kafir, tetapi adalah orang yang Majusi itu terlebih baik halnya daripada mereka itu. Sama perbahasan berkaitan dengan usaha makhluk dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Usaha makhluk tidak beri bekas, usaha Allah kehendak dan kudrat Allah taala sahaja yang beri bekas. Jadi sini nak membahaskan berkaitan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berlaku khilaf di kalangan kelompok-kelompok Islam yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap akidah yang sepatutnya kita pegang berdasarkan perbuatan Allah dan perbuatan hamba. Maka i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti mana maklum kita kata usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Usaha ikhtiar makhluk tak beri bekas, cuma hanya semata-mata usaha. Yang beri bekasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan juga kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada sesuatu makhluk yang beri bekas, tidak juga. Ataupun atas jalan tabiat, bukan juga. Ataupun atas jalan sebab musabab pun tidak juga. Semua Allah Ta'ala kata. Sekarang ni Mu'tazilah, Qadariyah, dia beriktikad, dia berfahaman bahawa sesuatu tu dapat beri bekas dengan kudrat dan kekuatan yang Allah beri pada dia. Contohnya manusia, dia ni Mu'tazilah kata kita ni lah yang semayang, kita ni lah yang buat kerja dengan kudrat kita, kita ni lah dengan kudrat kita yang Allah beri, kita buat taat, kita buat maksiat. Maka dia kata kita yang beri bekas perbuatan kita, sebab Allah telah beri kudrat pada kita. Kemudian selepas Allah beri kudrat, tak ada dah berkaitan dengan kudrat Allah pada kudrat kita. Itu Mu'tazilah. Jadi Ahlus Sunnah beza. Ahlus Sunnah kata tidak, kita dan kudrat Allah Ta'ala masih lagi berkait. Cuma kita ni kudrat kita hanya usaha ikhtiar, kudrat Allah Ta'ala yang beri bekas. Jadi perbuatan kita, kiri kanan gerak diam ni, semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya ada perbuatan tak? Ada perbuatan. Dia panggil usaha ikhtiar untuk gerak, usaha ikhtiar untuk diam.
Jadi pandangan Mu'tazilah ni berlaku khilaf ulama, adakah kafir ataupun tidak. Pandangan mu'tamad dan rajihnya tidak kafir, masih lagi fasik. Sebab apa fasik? Kerana Mu'tazilah masih mengiktikadkan kudrat dan kekuatan tu Allah cipta. Jadi dia bukanlah beri bekas macam Allah Ta'ala. Dia beri bekas juga, dia seolah-olah i'tiqad hamba tu beri bekas juga, makhluk tu beri bekas juga. Cuma bezanya dengan Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala kudrat dia tidak dicipta oleh sesuatu, tetapi kudrat kita dan kekuatan makhluk dicipta oleh sesuatu yang lain yang bernama Allah Ta'ala. Itu saja yang menyebabkan Mu'tazilah tidak kafir. Dia fasik atas pandangan rajih, fasik atas pandangan asah. Namun begitu, sekarang ni kita masuk pada perbahasan yang seterusnya. Ada ulama yang mengkafirkan Mu'tazilah. Maka kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata segala ulama yang di belakang sungai Furat, yakni ulama-ulama, kebanyakan sebahagian ulama-ulama Maturidiyah. Ini istilah dia lah, ma wara'an nahar. Ma wara'an nahar ni biasanya negara yang tan belakang. Itulah yang negara sekarang ni tan Pakistan lah, Uzbekistan lah, tan belakang lah. Tu dia panggil negeri ma wara'an nahar, negeri di belakang sungai Furat. Bahwasanya orang yang Mu'tazilah itu kafir, dia kata. Orang Mu'tazilah ni kafir. Kafir ni makna kita telah mengeluarkan iman Mu'tazilah daripada Islam. Kita telah mengeluarkan ataupun kita telah menghukumkan imannya sudah tidak sah. Bila tidak sah, kafir, maka segala ibadat dia pun tak diterima Allah Ta'ala. Jadi pandangan ulama yang kedua ni agak keras. Tak apalah, itu pandangan dia. Tetapi adalah orang yang Majusi itu terlebih baik halnya hal orang Majusi daripada mereka itu Mu'tazilah. Jadi sehingga dia kata Majusi lebih baik daripada Mu'tazilah. Sebab apa? Kerana bahwasanya segala Majusi itu tiada dithabitkan bagi Allah Ta'ala itu, melainkan sekutu yang satu jua. Majusi dia kata Tuhan ni dua. Maksud Tuhan dua ni, dua zat ni yang memberi bekas. Mana? Dia panggil Tuhan Nur, Tuhan Zulmah. Tuhan Nur ni dia kata Allah. Tuhan Zulmah, kegelapan, ialah Iblis. Dia sabit Iblis pun Tuhan juga. Cuma Iblis tu Tuhan kejahatan, Allah tu Tuhan kebaikan. Sebab itu Majusi dia menyalakan api sebesar-besarnya supaya cahaya itu datang, nur itu datang, kebaikan itu datang pada mereka. Jadi mereka tidak memadamkan api. Jadi Majusi dia beriktikad dua Tuhan. Sebab apa? Mana dua Tuhan ni yang beri bekas. Mu'tazilah bukan dua, berjuta-juta. So apa kata berjuta-juta? Dah makhluk Tuhan ni berapa orang? Makhluk Tuhan tu berjuta-juta, bertrilion-trilion. Tu pun kalau kira manusia saja, belum kira hak yang makhluk binatang lagi, belum kira hak benda-benda lain lagi. Dia katakan, Mu'tazilah kan kata kita dapat beri bekah. Makna dia sabit beri bekah tu pada selain Allah, pada selain Tuhan. Seolah-olah kita ni macam ambil tugas Tuhan. Maka Mu'tazilah dia beriktikad makhluk yang beri bekah. Sekarang ni makhluk banyak mana? Banyak tak? Banyak. Bukan seorang dua makhluk Tuhan, berjuta-juta, bertrilion-trilion. Maka sebab itu pandangan ulama ni dia sedikit keras. Dia kata Majusi lebih baik daripada Mu'tazilah. Walaupun Majusi kafir, Mu'tazilah pun dia i'tikad kafir. Tapi Majusi lebih baik daripada Mu'tazilah kerana Mu'tazilah mengakui lebih daripada dua Tuhan, sedangkan Majusi hanya dua Tuhan ni. Seolah-olah begitu. So apa dia kata Mu'tazilah lebih daripada dua Tuhan? Kerana makhluk ni boleh beri bekah. Beri bekah ni macam Tuhan. Jadi makhluk Allah Ta'ala ni bukan seorang dua, berjuta-juta. Jadi seolah-olah Mu'tazilah telah mensabitkan berjuta-juta yang ada sifat ketuhanan. Maka sebab tu dia kata Majusi lebih teruk daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah lagi teruk daripada Majusi. Balik kalau pandangan Mu'tamad tak ada lah istilah yang mana lebih teruk tu. Jadi Mu'tazilah lebih teruk daripada Majusi pada pandangan
ulama ni. Tapi ini bukan pandangan mu'tabar lah. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, dan segala Mu'tazilah itu telah dithabitkan oleh mereka itu Mu'tazilah akan sekutu yang banyak bagi Allah Ta'ala. Bahkan lebih daripada 2, iaitu berjuta-juta, bertrilion-trilion, kerana makhluk Allah Ta'ala ni bukan seorang 2. Mana bila makhluk Allah 1 juta lah konon katanya, maka 1 juta tu dia kata boleh beri bekas. Maka dia seolah-olah mengiktiraf ada sifat ketuhanan boleh beri bekas lain selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan diketahui daripada bahawa tiada serah tiada serta. Dan diketahui daripada bahawa tiada serta Allah Taala itu yang berbekas. Berbekas ni yang beri bekas. Akan bahawasanya tiada sekali-kali berbekas, yakni yang boleh beri bekas bagi segala sebab yang telah biasa. Yang telah biasa diketahui orang akan dia akan sebab itu. Faham daripada sini bahawasanya tidak ada satu benda lain selain Allah yang ikut kerjasama dengan Allah beri bekas pada satu benda. Contoh dia buat mari sebab yang beradat. Apa sebab yang beradat? Contoh mengenyangkan, contoh menghilangkan dahaga, menghanguskan. Contoh 3 ni je. Jadi menghanguskan, memberi kenyang, menghilangkan dahaga, ini sebab daripada mana timurnya? Sebabnya iaitu minum air hilang dahaga, makan nasi hilang lapar, api maka terbakar hangus. Jadi adakah api, nasi dan air ni yang memberi bekas? Yang beri bekas siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang beradat ni bukannya kerjasama dengan Tuhan untuk beri bekas pada dia kenyang, untuk beri bekas pada dia tahan dapat hilang dahaga, bukan beri bekas untuk menghanguskan. Jadi siapa yang menghanguskan? Allah Ta'ala. Siapa yang mengenyangkan? Allah Ta'ala. Siapa yang memberikan hilang dahaga? Allah Ta'ala. Lepas tu sebab-sebab tu, itu usaha kita untuk hilang dahaga, untuk kenyang, untuk menghanguskan. Noktah situ. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak boleh kita kata i'tiqad. Kata boleh, kata tak ada masalah. Api itulah yang bakar, kata tak ada masalah. I'tiqad tak boleh. Kata tak ada masalah. Aku kenyang makan nasi kenduri tadi. Itu tak ada apa tu. Aku lega di dahaga, tak seharian tak minum buat kerja. Tadi minum air urin, lega, hilang dahaga terus. Itu tak ada apa. Tu dari sudut cakapan tak ada masalah. Jangan i'tiqad sudahlah. Jangan i'tiqad sampai air yang menghilangkan dahaga. Jangan sampai tahap nasi yang menghilangkan lapar. Itu kalau dari sudut i'tiqad tidak betul. Itu keluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tu kemudian kata dia diketahui nyata apa tadi? Dia kata bahwasanya tiada sekali-kali berbekas, yakni memberi bekas bagi segala yang sebab yang telah biasa diketahui orang akan dia akan sebab tu nyata bekas serta perbuatan Allah Ta'ala. Tidak. Segala sebab ni tak beri bekas serta dengan perbuatan Tuhan, tidak. Ataupun serta suatu perbuatan adat, sebab yang beradat tu memberi bekas ketika melakukan perbuatan minum, ketika melakukan perbuatan makan, ketika api menyentuh getah, maka dia pun terbakar, dia pun hilang dahaga, dia pun hilang lapar. Bukan. Walaupun dia menyertai makan dengan kenyang tadi, tapi bukan nasi itu yang mengenyangkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan. Bukan air yang hilangkan dahaga. Allah Subhanahu wa taala yang hilangkan dahaga. Bukan api yang menghanguskan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghanguskan. Sebab itu kalau kita faham gini, maka kita akan terima mukjizat Nabi. Itu je. Sebab apa kita faham gini? Sebab nak suruh terima mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi Ibrahim AS kena lempar dalam api yang besar. Kenapa tak terbakar? Sebab bukan api yang membakarkan, Allah Ta'ala. Api itu hanya wasilah untuk bakar sahaja. Nabi Ibrahim AS asah pisau tajam-tajam untuk nak sembelih Nabi Ismail anak dia. Dia sembelih tak makan pisau tu, sedangkan tajam dah. Sebab apa? Sebab bukan pisau yang berikah,
Bukan pisau yang memotong, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita potong dah asah dah, tapi Allah tak kehendak untuk terpotong, tak jadi. Kita kalau Allah Taala kehendak tak akan hilang dahaga sampai bila-bila. Kita minumlah air satu laut pun tak akan habis hilang dahaga sebab Allah tidak kehendak. Tapi kalau Allah kehendak dan Allah memberi bekas terhadap hilang dahaga kita, bukan setakat air laut, satu titik air pun boleh hilang. Okay? Satu titik air pun boleh hilang. Bahkan tak ada air pun boleh hilang. Contoh Allah Ta'ala kita dahaga. Kita pun Allah Ta'ala bagi hilang dahaga gitu ya. Tak apa kita minum apa-apa. Boleh tak? Boleh. Sebab yang beri dahaga Allah, yang menghilangkan dahaga Allah, yang beri lapar Allah, yang hilangkan lapar Allah, yang menghanguskan Allah. Semua Allah Ta'ala. Okay? Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, maka tiada berbekas bagi api pada menghanguskan, dan tiada berbekas bagi makanan pada mengenyangkan, dan tiada berbekas bagi pisau pada memutuskan noktah. Itu. Jadi kesimpulan lagi tu. Api bukan menghanguskan, api menjadi wasilah untuk hanguskan. Jalan tengah usaha dia. Nasi bukan mengenyangkan, nasi jadi usaha untuk kita kenyang. Apa nama? Minuman bukan untuk hilang dahaga, tapi untuk usaha hilang dahaga. Bukan pasti hilang dahaga, tidak. Sebab nanti di akhir zaman makanan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pada waktu Dajjal keluar. Jadi makanan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kenyang. Tapi kalau kita tak belajar tentu tu kita akan ambil makanan Dajjal. Dajjal mari dia bagi makan. Bagi makan apa yang kamu nak? Nasi dagang ke? Nasi roti ke apa dia bagi? Dia bagi serta-merta tanpa perlu mengikut Dajjal. Jadi waktu tu kita makan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar, tak apa. Allah Taala boleh bagi kenyang. Cuma sekarang kalau berzikir gitu, kau tak kenyang lah. Dia bukan masa dia. Jadi sekarang ni lagi boleh makan lah. Ini nak jimat, kita try kali zikir ni. Subhanallah, alhamdulillah. Lepas sudah tak kenyang. Tu zaman akhir zaman nanti. Kemudian begitulah kiaskan olehmu kepada yang lain daripada itu. Kias ni lah. Kita kias apa lagi? Kita contoh kita kata apa? Apa lagi selain benda tu? Api dia sebut dah. Itu air tadi. Air tak sebut. Air contohnya. Air menghilangkan dahaga. Sama. Bukan air yang menghilangkan dahaga, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni sebuah cakapan tak ada apa. Boleh je kata aku hilang dahaga minum air tebu tadi. Boleh. Tapi i'tiqad Allah yang menghilangkan. Tu ya. Maka barang siapa mengiktikadkan suatu daripada segala sebab yang kebiasaan itu memberi bekas, maka iaitu muafakat segala ulama pada kufurnya. Kalau dia kata tabiat api beri bekas, kafir. Kalau dia kata tabiat pisau memang memotongkan, dia yang beri bekas, kafir. Kalau dia kata air itu yang beri bekas secara tabiatnya, hilang dahaga, kafir. Siapa yang kata makanan nasi itulah yang boleh mengenyangkan secara tabiatnya, kafir. Kafir saja. Ni tak ada khilaf, kafir. Ni i'tiqad yang silap. Padahal ni tak ada kaitan dengan Tuhan ni. Dia berkaitan makhluk ya, tapi makhluk tu dia kaitan dengan Tuhan. Jadi dia sangkut paut dengan Tuhan. Kita kaitan dengan makhluk, makan, minum, potong. Mana kaitan dengan Tuhan secara langsung, tapi secara tidak langsung dia berkait dengan Tuhan, iaitu perbuatan Allah Taala. Kalau kita meyakini bahawasanya ada benda lain yang beri bekas selain Allah Taala, maka seolah-olah kita sudah menafikan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan. Tu yang kata Allah sahaja beri bekas, bukan yang lain. Tu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tu. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, tu kafir
Lepas tu yang kedua pula, dan barang siapa mengiktikadkan bahawasanya suatu daripadanya daripada sebab tadi berbekas dengan kuwah yang dihantarkan dia, kan kuwah dihantar ni makna diletakkan oleh Allah Ta'ala padanya pada sebab tadi, maka orang itu muafakat ulama pada fasik orang tu dan bid'ahnya orang tu. Pada kufur orang ni dua kaul, dua pandangan. Okey, sekarang ni yang kedua. Dia i'tiqad kata bukannya pisau beri bekah, tapi kekuatan yang Allah beri pada pisau beri bekah. Bukan makan beri bekah, kekuatan yang Allah beri pada makan tu beri bekah. Beza sikit tadi. Tadi makan tu sendiri beri bekah, nasi tu sendiri beri bekah, pisau tu sendiri yang memotongkan, air tu sendiri yang menghilangkan dahaga. Ni lain sikit. Kekuatan yang Allah beri pada air yang menghilangkan dahaga, kekuatan yang Allah beri pada pisau itu yang memotongkan, kekuatan yang Allah beri pada nasi itu mengenyangkan. Ni fasik. Pandangan mu'tamad fasik. Adapun pandangan yang kata kufur, khilaf. Pandangan mu'tamad tak kafir tapi fasik. Sebab apa fasik tak kafir? Sebab dia kata Allah cipta kekuatan tersebut, mana ada kaitan dengan Allah. Cuma silap sikit je. Silap dari sudut mana? Dari sudut kata kekuatan tu wibkah, tu salah. Kekuatan Allah jadikan, tu betul. Sebab tu kita tak kafirkan. Tetapi silapnya dia kata kekuatan tu wibkah, bukan Tuhan. Tu bahaya. Tu silap. Beza hak tadi bukan kekuatan. Nasi tu yang mengenyangkan. Tu memang kafir lah. Tak sanggup paut dengan Tuhan. Pisau tu yang memotong. Tu tak sanggup paut dengan Tuhan. Air tu yang menghilangkan dahaga. Tu tak sanggup paut dengan Tuhan. Itu kafir lah. Tak ada khilaf. Maka qaul yang mu'tamad bahawasanya tiada ia orang yang i'tikad kekuatan yang Allah beri itu wibkah, kafir. Tak kafir. Atas pandangan mu'tamad tidak kafir. Seperti tiada kafir Mu'tazilah dengan i'tiqad bahawasanya hamba menjadikan segala perbuatan hamba yang bangsa ikhtiar dengan kuwah, dengan kekuatan yang Allah jadikan pada hamba itu. Sama Mu'tazilah. Dia kata kita semayang ni sebab kekuatan kita, bukannya Allah Ta'ala. Kita boleh berjalan berlari ni sebab Allah berikan kudrat pada kita, bukannya Allah yang boleh beri kita jalan berlari. Itu fasik juga, tak kafir atas pandangan mu'tamad. Ahlus sunnah, Allah Ta'ala beri kudrat, beri. Dah tu kudrat kita beri bekah? Tidak. Lepas tu usaha ikhtiar saja. Yang beri bekah siapa? Allah Ta'ala. Jadi bila kita faham itu, Ahlus sunnah faham itu, makna kita tidaklah semata-mata kerana Allah belaka, tak. Makna kita ada usaha ikhtiar. Sebab tu kita kena jawab soalan kubur nanti. Kenapa kamu tak semayang? Kita tak ada persoalan. Dah sebab Allah Ta'ala takdir sejak azali, tak boleh. Sebab kita ada usaha ikhtiar. Nisbah Tuhan kita tak tahu takdir kita lah ke mana. Nisbah hamba boleh usaha ikhtiar. Lepas tu di pada masa ditanya, kenapa kamu berzina, kenapa kamu tidak semayang, kenapa kamu itu tak beri zakat. Sebab kita ada usaha ikhtiar. Kalau kita ni tak ada usaha ikhtiar, macam robot, tu tak dapat edah itu. Nak kira pahala syurga, tak dapat edah. Itu i'tikad Jabariyah. Jabariyah begitu lah. Dia kata semua Allah Ta'ala belakang, kita tak ada usaha apa-apa. Kita ni ibarat robot je. Ibarat robot saja, ke sana ke mari, ibarat bulu yang berterbangan. Bulu tu kalau angin tiup ke kanan, ke kiri, itu Jabariyah. Dia kata kita tak ada usaha ikhtiar, semua Allah belakang. Nampak macam betul tapi tak betul. Tak ada sikit habuk tu dari sudut nisbah hakikat lah. Dari sudut usaha ikhtiar makhluk Allah Ta'ala beri juga. Hakikat itu dia panggil hakikat dia semua Allah Ta'ala belakang. Cuma nisbah syariat kita ni, adat kita ni boleh nisbah ke kita. Sebab tu kita tak boleh nisbah 100% ke Tuhan, salah ke Tuhan, tidak. Kalau tak ada mahkamah syariah, tak ada. Sebab apa? Orang mencuri, saya tak mencuri, Tuan Hakim. Yang mencuri Allah Ta'ala. Mampus itu.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang takdir saya mencuri, dan Allah Ta'ala beri kekuatan saya untuk mencuri, dan Allah izinkan. Salah Tuhan lah, Tuhan hakim. Kat gitu kau tak aman dunia ni, semua bakat bunuh belaka. Senang. Aku bunuhmu, bunuh aku, tapi aku tak bunuh Allah Ta'ala. Sudah. Tu. Hakikat, dari sudut hakikat semua Tuhan. Allah lah beri kehendak ke kita, Allah lah beri kudrat kepada kita, usaha ikhtiar kita, dan usaha ikhtiar kita tidak beri bekah, Allah yang beri bekah. Itu dari sudut hakikat. Lepas tu kita kata kita tak boleh nak tengok ketuhanan Allah Ta'ala ni macam mana hakikat dia, takdir Tuhan, tak boleh. Kita hanya mampu buat usaha ikhtiar hamba sahaja. Jadi kita sebab tu Allah Ta'ala tidak beri pengetahuan kepada kita apa yang akan berlaku. Semua tu sejak azali dah siap dah, tapi kita tidak tahu. Maka bila kita tidak tahu, kita ada namanya usaha ikhtiar. Walaupun usaha ikhtiar tu di bawah payungan kehendak Tuhan juga. Gitu. Jangan kata iradat Allah, kehendak Allah lain, kita lain. Allah Ta'ala tak ada campur tangan. Lain pula jadinya. Ini banyak orang silap faham. Sini antara bab yang banyak orang silap faham, hatta penceramah sekalipun. Penceramah-penceramah di TV 9, TV 3 tu, hati-hati tu kalau baca bab akidah tu. Dia akan bahas cara Mu'tazilah. Dia tak akan bahas cara Ahli Sunnah. Sebab bagi dia tak logik. Bagi dia tak logik. Dia kata, usaha ikhtiar. Allah Ta'ala tak ada sejak azali sekian-sekian berlaku. Tapi kita kan ada usaha ikhtiar. Tapi kita kan ada usaha ikhtiar. Allah bagi kat kita, Allah bagi pilihan kat kita. Kita nak buat apa, Allah bagi pilihan. Seolah-olah kekuatan kita lah yang beri bekah terhadap pilihan kita. Allah Ta'ala tak ada kaitan langsung. Itu mari Mu'tazilah tu. Allah Ta'ala tak ada sejak azali, tapi boleh berubah. Pula dah boleh berubah takdir Tuhan. Kalau mengaji bab iradat Tuhan, tak boleh berubah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sejak azali dah, siap dah. Nak tukar buat apa? Sebab apa kita kata tak boleh tukar kehendak Tuhan? Sebab kalau tukar kehendak Tuhan, makna automatik Tuhan jahil. Automatik Tuhan jahil. Sebab Allah tidak akan kehendak melainkan berdasarkan ilmu dia. Ilmu Allah Ta'ala qadim tak? Qadim. Sejak azali Allah Ta'ala sudah mengetahui secara terperinci satu-satu. Dan bila Allah Ta'ala tahu secara terperinci apa yang akan terjadi, Allah pun berkehendak sejak azali seperti mana yang akan terjadi dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata Allah boleh menukar kehendak Tuhan dia sejak azali itu, kerana dengan dalil Allah itu berkehendak apa yang dia nak, itu maknanya Allah jahil. Dulu Allah kehendak lain, sekarang Allah kehendak lain. Makna seolah-olah dulu Allah tahu kata dia ni akan buat sekian-sekian. Rupanya sekarang baru Allah tahu dia buat ibadat sekian-sekian. Maka aku pun baru kehendak dia ni panjang umur. Bahaya. Jadi kalau yang atas pandangan ataupun huraian takdir mubram, takdir muallaq tu kena hati-hati tu. Takdir mubram, contoh kita kata takdir mubram tu takdir yang tidak boleh diubah. Takdir muallaq, takdir yang boleh diubah dengan suatu ibadat. Okey, yang boleh berubah tu itu menurut dalam Lauh Mahfuz, pengetahuan malaikat yang boleh berubah. Adapun pengetahuan Allah, kehendak Allah sejak azali dah Allah kehendak dia akan panjang umur sebab buat taat. Dia akan panjang umur sebab sedekah. Dia panjang umur sebab dia hubung silaturahim. Dia panjang umur sebab baca Quran. Tahu dah sejak azali, dan Allah kehendak dah sejak azali. Cuma mubram muallaq ni atas Lauh Mahfuz, pengetahuan malaikat. Kita punya takdir ni tulis belakang kat Lauh Mahfuz tu. Jadi boleh berubah kat Lauh Mahfuz, boleh berubah Lauh Mahfuz, tapi di pengetahuan dan kehendak Allah azali tak boleh berubah. Beza tu. Di Lauh Mahfuz lain, pengetahuan Allah lain. Lauh Mahfuz tu malaikat yang tahu, Allah Ta'ala lain pula. Tu. Jadi bahaya kalau penceramah yang mengatakan Allah boleh tukar kehendak dia. Bahaya. Sejak azali sudah siap dah. Kita ni akan panjang umur sebab apa, kita ni akan mati sebab apa, kita ni dapat rezeki murah sebab apa, semua secatat belaka dah. Cuma berlaku ke tidak lagi je. Tunggu berlaku satu-satu, sehari demi sehari.
Habis kata muallif rahimahullah taala, dan barang siapa mengiktikadkan bahawa tiada berbekas bagi suatu daripada segala sebab yang tersebut. Okey, betul. Pertama dia i'tikad kata nasi tak mengenyangkan, air tidak menghilangkan dahaga, pisau tidak memotong. Okey, betul tu. Dan hanyalah yang berbekas itu Allah Taala. Okey, betul lah. Allah sahaja yang beri bekas. Tapi sangkut sini. Tetapi antara segala sebab dan segala musababnya berlaziman yang dibangsakan bagi akal. Yakni bila-bila daripada api umpamanya niscaya didapatkan akan hangus. Noktah. Ni yang salah yang puak ketiga. Puak ketiga pula kata, okey, memanglah api tidak menghanguskan, makanan tidak mengenyangkan, air tidak menghilangkan dahaga. Allah sahaja yang beri bekas. Cumanya Allah tak boleh takdir sebaliknya. Mana Allah mesti takdir kalau api ada mesti terbakar. Allah mesti takdir kalau makan mesti kenyang. Allah mesti takdir kalau minum mesti hilang dahaga. Sini salah. Bila salah sebab apa? Sebab dia akan menafikan mukjizat. Api dia tak membakar pada Nabi Ibrahim. Itu salah menurut dia. Menurut pandangan ketiga ni salah dah. Allah Ta'ala mesti mentakdirkan benda yang berlaziman dengan adat. Tak boleh menyalahi. Kalau api menghanguskan, ada api mesti hangus. Tak boleh tak hangus. Kalau air dia minum mesti hilang dahaga. Tak boleh tak hilang dahaga. Kalau makan mesti hilang lapar. Tak boleh tak hilang lapar. Tu pandangan nombor 3. Tu salah. Maka ni dia panggil orang yang jahil hukum adat. Dia panggil. Maka kata musannif, maka iaitu jahil dengan hakikat hukum dan barangkali ditarikkan. Dan barangkali ditarikkan akan orang tersebut oleh jahil seorang kepada kufur, kerana terkadang menarik akan dia akan seorang tu oleh jahilnya kepada mengingkarkan segala perkara yang mencarikan bagi adat, iaitu mukjizat. Jadi mukjizat benda yang luar biasa, benda yang menyalahi adat. Contohnya Nabi Ibrahim nak kerat leher Nabi Ismail. Kerat tak? Tak kerat. Bagi pandangan ketiga ni kata tak boleh, mesti kena kerat, mesti dia kena makan. Kalau gitu dia tidak percaya dengan mukjizat Tuhan, boleh kafir. Mukjizat Tuhan pula, mukjizat Nabi boleh kafir. Ni puak yang ketiga ni. Yang pertama dia kata Allah beri bekas. Okey, betul dah. Segala sebab yang beradat tak beri bekas. Okey, betul dah. Tapi dia kata Allah mesti takdir benda yang berlaziman dengan adat, tak boleh menyalahi. Itu salah. Kalau ada air mesti kena Allah Taala takdir menghilangkan dahaga. Kalau ada api mesti Allah kena menghanguskan. Tak boleh tidak menghanguskan. Itu pandangan yang ketiga, itu silap. Dan boleh bawa pada kufur kalau mengingkari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, yakni kebiasaan. Bagi adat tu dia yakni kebiasaanlah. Seperti mukjizat segala nabi alaihi wassalatu wassalam, dan seperti bangkit segala tubuh kemudian daripada hancur. Lepas hancur dah nak bangkit lagu mana lagi? Tak, lepas hancur tak nak gabung dah. Sepatutnya Allah Ta'ala takdir tak boleh bangun dah. Tu i'tikad boleh jatuh kafir. Dia sudah mengingkari peristiwa an-nasyar wal hasyar. An-nasyar bangkit pada kubur, al-hasyar dihalaukan kepada mahsyar pada akhirat nanti. Kita ada sunnah wal jamaah, nanti kita akan dibangkitkan semula dengan badan asal atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua kata Allah Ta'ala buat badan baru. Itu pandangan kedua. Pandangan mu'tamad dibangkitkan dengan badan yang asal. Badan asal lah. Mana? Kalau dia mati syahid berdarah tu, dia bangkit dalam keadaan darah gitu. Maka kalau nafi benda tu hukum dia kafir. Maka tiada yang lepas daripada susah melainkan orang yang mengiktikadkan. Tiada yang lepas daripada susah. Susah sini neraka lah. Tak ada lepas daripada neraka melainkan siapa dia? Orang yang mengiktikadkan bahawasanya tiada berbekas bagi suatu daripada segala sebab yang tersebut itu. Okey, pertama. Mana? Api tak menghanguskan, makan tak mengenyangkan, minum tak hilangkan dahaga. Okey, betul. Dan tiada berlazim-laziman antara segala sebab dan segala musabab. Dia kata kalau api
Boleh tak tidak menghanguskan? Boleh. Kalau makan, boleh tak tidak menghilangkan lapar? Boleh. Kalau minum, boleh tak menghilangkan dahaga? Boleh. Seperti i'tiqad bahawasanya sah ketinggalan sebab daripada musabbab dan ketinggalan musabbab daripada sebab. Contoh, hak ni i'tiqad sunnah. Ya akhi. Contohnya dia kata ada sebab apa dia? Minum air. Tapi tak ada musabbab, iaitu apa? Hilang dahaga. Dia minum air tapi tak hilang dahaga. Boleh tak? Boleh. Dia hilang air dan hilang dahaga. Boleh tak? Boleh. Dia makan tapi tak kenyang. Boleh tak? Boleh. Dia makan dan kenyang. Boleh tak? Boleh. Ni i'tiqad sunnah. Boleh berlaku. Memang sebab yang beradat tu tak berikah, tapi dia boleh menyalahi. Allah Ta'ala boleh takdir sebaliknya. Walaupun asal makan tu boleh kenyang, tapi tiba-tiba tak kenyang. Boleh tak? Boleh. Asal makan, asal minum boleh hilang dahaga, tiba-tiba Allah Ta'ala takdir tak hilang dahaga. Boleh tak? Boleh. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu i'tiqad yang lepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga-jaga i'tiqad ni. I'tiqad ni mudah. Nak mengaji, nak faham tu payah. Kadang silap. Silap tu kalau ke fasik tak apa, pergi kafir ke, tak ada arah. Kena mengucap semula. Itulah. Kalau sedar boleh ngucap, kalau tak sedar masuk kubur, rupanya aku kafir. Maaf, pagak tu suruh belajar. Tu suruh belajar fardu ain tauhid. Itu anak sah i'tiqad. Lepas tu dia huraikan satu tu nak faham sungguh. Macam mana kita kata Allah Ta'ala bersifat kudrat, Allah Ta'ala bersifat iradat. Tu huraian panjang-panjang tu supaya kita tidak silap i'tiqad. Sini banyak orang silap. Banyak orang fasik kat sini. Tak kafir lagi lah. Takat ni yang kita jumpa tak ada lagi lah yang kafir, fasik saja lah kata-kata ni. Sebab dia kata Allah kita boleh berikat. Itu Mu'tazilah, bukan ahli. Habis dah. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, masuk sifat mustahil yang lain. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala yahzu an mumkinin ma. Dan dengan demikian juga mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala lemah daripada menjadikan satu mungkin apa jua mungkin. Apa jua mungkin ni mana-mana mungkin lah. Mana-mana makhluk Allah Ta'ala lemah untuk ciptakan. Hak tu mustahil. Sebaliknya yang kita telah bahas dulu waktu wajib tu apa dia? Iaitu Allah Ta'ala boleh menciptakan, boleh meniadakan dengan kudrat dia. Itu hak yang wajib. Hak mustahil, Allah lemah nak buat mungkin, Allah lemah nak meniadakan mungkin. Itu mustahil. Kita sekarang ni level mustahil ni. Mana jangan sabit Tuhan, Allah lemah. Itu je. Maka kata dia, seperti menjadikan langit dan bumi, dan syurga dan neraka. Nokta. Itu contoh. Langit bumi, benda harus tak? Benda harus. Syurga neraka, benda harus tak? Benda harus. Harus maknanya Allah boleh hapuskan, Allah boleh buat. Sekarang ni ada syurga dah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang sudah ada syurga, sudah ada neraka. Mu'tazilah kata tak ada lagi syurga, tak ada lagi neraka. Kerana sekarang ni tak ada orang, maka sia-sia kalau Allah buat syurga neraka. Begitu juga titian sirat. Ahli Sunnah wal Jamaah kata sudah ada sekarang ni titian sirat. Mu'tazilah kata tidak ada lagi titian sirat, kerana sia-sia kalau ada titian sirat tanpa ada yang merintasinya. Tu Mu'tazilah tu. Dalam bab tu beza tu. Jadi syurga neraka Allah boleh hapus tak sekarang? Boleh. Allah boleh buat balik? Boleh juga. Allah hapuskan langit. Boleh. Lepas tu buat balik? Boleh neraka. Tidak lemah. Di bawah takluk kuasa Tuhan. Kerana dan neraka ni. Dan menjadikan seumpama ini alam, dan yang terlebih baik daripada ini alam. Allah Ta'ala boleh tak jadikan umpama alam ni dah jadi dah. Allah Ta'ala boleh tak buat alam lain yang macam ni? Boleh. Dan Allah Ta'ala boleh tak buat alam yang lebih baik daripada ni? Boleh juga. Tu.
Boleh berlaku. Allah Ta'ala nak buat baik, nak buat alam yang lebih baik pada ni ke, nak buat lebih kurang pada ni ke, nak sama macam ni ke, ikut dia lah. Boleh berlaku. Sebab Allah Ta'ala yang kuasa, Allah Ta'ala yang kehendak, dia yang meringkas, bukannya kita makhluk ni. Dan bermula berbetulan antara kudrat dan ajzun. Ajzun tu lemah tu lah, daripada berbetulan antara dua dhid. Ni tak payah lah ni, kerana keduanya pada ahli sunnah dua perkara yang wujudiyah ni. Ni tak faham pun tak apa. Ni mari mantik ni. Kalau bahas kau rebah orang. Penatang apa pula dik-dik ni. Tak payah ni. Ni baca saja. Kalau ikutkan dik ni dua benda yang berlawanan. Mudah ya. Dik ni dua benda berlawanan tu ya. Dua benda yang berlawanan yang jenis ada. Tu dia panggil dik. Cuma kita tak payah bahas lah. Benda ni untuk orang awam tak wajib. Sebab kitab ni kitab yang boleh kata sederhana. Dia terjemahan daripada kitab Syarah Sanusiah Imam Bajuri. Syarah Sanusiah Imam Bajuri ni yang budak-budak pondok baca tu. Ni pun kitab antara budak pondok baca. Dia terjemah saja. Jadi ada perbahasan-perbahasan yang agak rumit dalam tu yang turut dimasukkan dalam ni. Antaranya itulah dik tak dik lah, nakik tak nakik lah. Tu tak faham pun tak apa, tak jadi kafir. Tak jadi fasik, tak jadi kafir, tak jadi beriman, tak ada apa pun. Sekadar faham. Dan yakni yang sah dipandang dengan mata kepala. Berlawanan antara keduanya nya lemah dan kudrat itu di dalam sehabis-habis berlawanan. Yang ni berlawanan sungguh lah. Mana bila sabit kudrat mustahil lemah. Bila sabit lemah tak ada kudrat. Macam kita lah. Allah Ta'ala beri kudrat pada kita daripada ujung kaki sampai ujung rambut. Lepas tu tiba-tiba Allah Ta'ala beri sifat lemah di kaki kanan. Kita pun tak boleh angkat. Maknanya kalau Allah letakkan sifat lemah pada kaki kanan kita, kudrat tak ada lah. Ternafi kudrat. Lepas tu kalau lumpuh contohnya, tak boleh gerak kaki kanan contohnya, tu mana tidak ada kudrat tu. Allah Ta'ala cabut kudrat, Allah Ta'ala letak sifat lemah. Maka kita pun lemah nak angkat. Stroke wal'ayyadzubillah. Tu contoh tak ada kudrat. Contohnya lagi kebah. Kebah lasa. Kalau istilah kita Jawi lama dia panggil lasa. Lasa ni bukan laksa. Lasa ni kebah. Pegang tak rasa apa. Nak pegang cawan pun tak boleh. Begini. Contoh. Tu tak ada kudrat tu. Tu lemah. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.